Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna ilman na'rifu bihi وإلهم الملائكة المقربين وحفظ من سنة الرحمن وافتح لنا وأبواب رحمتك وصلاة حكمتك يا رب العالمين. رب اشرح لنا صدرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا. قال الشيخ المسلم تعالى نفعنا به في الدارين. Bertemu sidik. Bertemu sidik. Kita baca sidik itu baca dengan secara wakaf. Kalau tak wakaf, jadi kita baca dengan secara wakaf, dal tu berbaris kasrah, berbaris di bawah. Kalau tidaknya baca sidqun. Sidqun. Dal tu sukun. Baca dengan secara wakaf, sidik. Baca dengan secara tak wakaf, sidqun. Begitulah. Maklum ini setengah daripada 4 sifat yang wajib bagi segala rasul, ialah sidik. Yang pertamanya ialah sidik. Pertama ni pada bilangan kita. Nak bilang yang pertama amanah pun bolehlah. Nak bilang yang pertama tabligh pun bolehlah. Bilanglah mana-mana yang pertama pun, tapi di sini dia bilang yang pertama sidik. Tak mengapalah, sebab nak bilang, sebab kita nak sebut sekaligus dengan 4 sifat sekali sebut tu tak boleh. Mesti kena sebut satu-satu, jadi cukup 4. Artinya, arti sidik benar. Itu mana sidik? Benar. Tapi benar siapa? Benar pesuruh itu. Terjemuh daripada sidik itu benar sahajalah. Tapi kita bicara, kita bahas tentang sifat Rasul, sifat orang yang jadi pesuruh. Lalu tu dia kata benar pesuruh itu. Benar pada tiap-tiap satu. Benar pesuruh itu pada tiap-tiap satu daripada segala perkataannya. Perkataan segala Rasul. Pesuruh. Segala perkataannya nyanyi pesuruh. Benar pada tiap-tiap satu daripada segala perkataan. Mana setiap-tiap perkataan yang dia kata itu adalah benar. Maknanya kesemualah. Kesemua perkataan yang dikatakan oleh segala Rasul itu adalah benar. Itu mana katanya pada tiap-tiap satu daripada segala perkataan. Mana satu-satu perkataan tu adalah benar kesemuanya. Artinya benar pesuruh pada tiap-tiap satu daripada segala perkataan tu apa makna yang dimaksud. Apa makna yang dimaksud dengan kata benar pesuruh pada segala perkataan yang dia kata, yang dia bercakap? Artinya, arti benar
bertentang, bertentang, bertentang bahasa Melayu. Kalau bahasa Arab, muafakat. Muafakat. Muafakat tu dijadikan dengan bahasa Melayu pulanya sepakat. Mana samalah dengan kata bertentang. Bertentang, muafakat artinya sepakat. Bertentang makna perkataan. Bertentang makna perkataan. Bertentang ni di makna perkataan. Bukan dia perkataan yang kita kata tempat yang jadi bertentang ni di makna dia. Bukan di perkataan. Sebab perkataan tu yang kita dengar tu dikatakan perkataan. Memanglah Nabi apabila bercakap, dia berkata, keluarlah suara daripada mulut dia. Keluarlah perkataan daripada mulut dia. Masuk dalam telinga bagi sahabat. Telinga kita umat. Walaupun melalui sahabat, melalui orang yang dulu-dulu sekalipun. Itu perkataan yang masuk, yang perkataan ni apa dia perkataan? Ialah suara tu lah. Perkataan tu satu jenis suara tu lah. Itu perkataan yang kita faham tu, faham makna dia. Yang kita dengar apa dia? Dengar perkataan yang katanya suara bercakap tu. Itu perkataan yang kita dengar. Adapun yang kita faham, bukan faham perkataan, faham makna dia. Nak bagi nampak perbezaan. Kenapa dia kata makna perkataan, kenapa dia tak kata bertentang perkataan? Sebab perkataan tu dengan makna benda lain-lain. Sebab kita katanya begini. Perkataan di dalam perkataan tu ada makna. Jadi maknanya perkataan ada di dalam perkataan tu ada makna. Kalau begitu perkataan tu lain, makna dia tu lain lah. Cumanya ada terkandung di dalam perkataan tu makna. Seperti air dalam cawan. Cawan tu lain, air tu lain. Benda lain-lain. Kalau begitu maknanya perkataan kita dengar, makna kita faham. Jadi yang kita dengar bukan kita dengar makna. Nak bagi jelas dengan secara halusinya, yang kita dengar apa dia? Dengar perkataan, bukan dengar makna perkataan. Kita dengar perkataan. Yang kita faham, yang kita faham tu faham makna bagi perkataan. Yang kita faham tu makna dia, pengertian dia, makna dia. Jadi apabila kita dengar orang bercakap, kita dengar tu dengan cakapan dia, dengan perkataan dia, maka apabila kita dengar, kita faham makna dia. Apabila kita dengar perkataan, apabila kita dengar, kita faham makna dia. Maka kira di makna itulah yang bertentang ke tidak. Artinya sekali lagi, arti benar bertentang makna perkataan. Bertentang dengan takluk pada bertentang. Bertentang dengan kelakuan. Dengan kelakuan perkara yang gaib-gaib dan yang hadir-hadir. Maknanya kedua lah.
dengan kelakuan perkara, kelakuan perkara inilah dikatakan waqi' atau itu al-amrul waqi' atau itu apa dia? Diri perkara tu maka kelakuan perkara tu perkara ada dua, perkara yang ghaib, perkara yang hadir. Perkara yang ghaib, perkara yang hadir. Jadi begini, benda yang Nabi cerita kepada kita umat, ada kalanya dia cerita pasal benda ghaib. Ada kalanya dia cerita pasal benda hadir. Benda yang Nabi bagi tahu kepada kita, benda yang Nabi menyampaikan kepada kita ada dua perkara. Satunya benda ghaib, yang keduanya benda hadir. Benda ghaib tu ialah benda yang kita tak nampak tengok dengan mata. Tapi benda tu sungguh ada. Seperti syurga neraka, itu benda ghaib lah. Tak payah carilah, tak nak cari tengok sekarang tu tak boleh cari tengok. Gitu, benda ghaib. Tapi sungguhlah syurga neraka tu ada. Azab kubur, nikmat kubur, soal muka nakir, apa semua itu benda ghaib. Benda ghaib. Sehingga malaikat pun benda ghaib juga. Malaikat pun benda ghaib juga sebab kita tak nampak tengok dengan semata-mata pandangan biasa kita tak nampak tengok. Maka malaikat tu pun benda ghaib. Begitu. Maka kalau Nabi katanya Jibril ada datang, tu Nabi cerita benda ghaib. Nabi cerita katanya Jibril ada datang, syurga ada, arash ada, dan lain-lain lagi, maka itu Nabi cerita pasal benda ghaib. Dan ada juga benda yang Nabi ceritanya benda hadir. Kalau nak tengok bolehlah. Maknanya benda hadir, benda yang ada. Kalau nak tengok tu boleh. Seperti Nabi katanya orang tu ada di situ, orang ni solat, orang ni sembahyang, orang ni puasa, maka situ benda hadir. Jadi maknanya benda yang dicerita oleh Nabi ada dua perkara. Satunya benda ghaib, ada kalanya satu laginya benda hadir. Maka patah balik kepada makna kata bertentang perkataan dengan kelakuan perkara. Perkara tu, perkara ghaib pun sama, perkara hadir pun sama. Bertentang ke semua. Mana begitu? Maknanya bertentang perkataan Nabi dengan kelakuan perkara yang ghaib dan yang hadir. Maknanya apabila Nabi cerita dengan benda ghaib pun bertentang, Nabi cerita dengan benda hadir pun bertentang. Kemudian sikit lagi masalah bertentang makna perkataan dengan kelakuan perkara. Bertentang makna perkataan. Makna perkataan itu dalam fikiran kita. Makna perkataan tu ada di mana? Ada di dalam perkataan kita. Sebab perkataan apabila, tak nanti Nabi lah. Apabila perkataan keluar daripada mulut seorang, kita dengar perkataan. Apabila kita dengar perkataan, kita faham makna dia. Maka makna dia di mana? Di fikiran kita lah. Dalam zihin kita lah. Bertentang dengan kelakuan perkara, yakni dengan perkara yang ada di luar fikiran. Dengan kelakuan perkara, perkara ini ada di luar fikiran. Jadi maknanya bertentang makna yang ada di dalam fikiran kita dengan sebab kita dengar perkataan.
bertentang dengan kelakuan perkara, maka kelakuan perkara tu ada di luar fikiran. Tengok, apabila orang cerita kepada kita, dia katanya sekarang waktu siang. Mudah-mudahnya apabila orang cerita, kita tanya sekarang malam ke siang, kita tanya dia. Dia pun jawab, dia pun cerita bagi tahu kepada kita sekarang adalah waktu siang. Kita dengar. Kita dengar perkataan dia, dia kata sekarang waktu siang. Itu yang kita dengar. Apabila kita dengar, kita pun faham katanya waktu sekarang-sekarangnya ialah waktu siang. Itu ada dalam berpusing dalam fikiran kita. Ada terlekat dalam fikiran kita katanya sekarang waktu siang bukan malam. Itu yang kita faham. Itu makna perkataan ada di dalam fikiran kita. Maka kelakuan perkara tu kita tengok di luar fikiran kita. Buka mata tengok, betul. Matahari dah naik. Tengok kelakuan perkara, kita buka mata, buka tingkap, buka pintu, keluar pada rumah, tengok. Betul. Matahari, kita tengok matahari ada naik. Cerah sekarang. Maknanya betul. Jadi yang makna yang dia kata, yang masuk dalam fikiran kita dengan berlaku di luar pandangan mata kita adalah bertentang. Itu dikatakan benar. Itu dikatakan benar. Bertentang, sepakat, muafakat. Tapi kalau gini, orang tu dia cerita kat kita katanya sekarang waktu siang. Sekarang waktu siang. Kita dengar dia kata sekarang waktu siang. Maka kita pun faham kan makna perkataan dia. Faham macam mana? Faham kata jam sekarangnya ialah siang lah. Waktu siang lah. Tapi tengok kat luar gelap. Matahari belum naik lagi. Itu kelakuan perkara yang ada di luar fikiran. Yang kita tengok nampak dengan mata. Jadi yang kita faham daripada perkataan dia sekarang waktu siang. Yang kelakuan perkara di luar fikiran tu ialah matahari belum naik lagi, masih gelap lagi. Jadi maknanya yang makna perkataan dia dengan kelakuan dia yang ada di luar fikiran tu tidak bertentang. Maka tidak bertentang itulah dikatakan dusta. Dikatakan dusta. Sama juga kalau kita katanya sama juga misalan katanya orang cerita kepada kita, dia kata sekarang dah masuk waktu zuhur. Sekarang dah masuk waktu zuhur. Suara yang kita dengar katanya sekarang dah masuk waktu zuhur, itu perkataan dia. Maka suara apabila kita dengar, suara kataan katanya sekarang dah masuk waktu zuhur, maka masuk dalam fikiran kita. Apa yang masuk dalam fikiran kita? Makna dia. Jadi maknanya sekarang dah masuk waktu zuhur. Maka kita pun tengok jam. Tengok jam, nak tahu kelakuan perkara yang di luar fikiran kita tu macam mana. Kita pun tengok jam sekarang dah pukul 2. Kalau begitu mana pukul 2 memanglah dah gelincir matahari kan. Maka makna perkataan dia yang ada berpusing dalam fikiran kita dengan kelakuan perkara kat luar fikiran tu bertentang. Maknanya ceritaan dia tu betul. Tapi kalau dia kata sekarang dah masuk waktu zuhur, kita pun dengar, kita pun dah faham nak ambil wuduk solat lah kita ni. Tetapi kita tengok kepada jam pukul 11 pagi. Tengok kepada jam pukul 11 pagi. Maknanya matahari belum gelincir. Jadi kelakuan perkara di luar fikiran
tak betul dengan makna perkataan. Itu perkataan yang dia cerita kepada kita, kata apa? Dah masuk waktu zuhur, padahal kelakuan perkara sekarang di luar fikiran kitanya ialah baru pukul 11 pagi. Maka tak bertentang, maka itu dikatakan dusta. Itulah. Kalau dalam ilmu mantik, dia katanya bertentang makna bagi perkataan dengan benda yang ada di luar fikiran. Mana bertentang oleh makna perkataan. Kalau dalam mantik dia panggil apa dia? Nisbah kalamiah. Makna perkataan kalau dalam ilmu mantik dia panggil makna itu nisbah kalamiah. Apa dia makna itu, apa dia maksud dengan kata nisbah kalamiah? Nisbah cakapan ialah makna perkataan yang kita faham itulah. Bertentang dengan nisbah kharijiyah. Dengan nisbah kharijiyah, dengan benda yang ada di luar fikiran. Benda yang ada di luar fikiran di sini dia kata kelakuan perkara. Maksudnya samalah. Begitu. Jadi nisbah kalamiah tu misalan dah naik matahari, tu mana? Naik matahari. Itu nisbah kalamiah yang kita faham. Lepas tu nisbah kharijiyah, mana berlaku naik matahari. Kita boleh tengok, pandang dengan mata. Itu nisbah kharijiyah, maknanya ada naik matahari tapi boleh tengok dengan mata. Nisbah kalamiah mana naik matahari yang jadi makna perkataan yang kita faham dia ada dalam fikiran tu. Naik matahari juga sebab kita dengar dia cerita katanya, sekarang matahari dah naik. Apa maknanya? Dah naik matahari ya? Itu dalam fikiran, itu kita faham daripada makna dia. Maka di luar fikiran kita macam mana berlakunya? Di luar fikiran kita macam mana berlakunya? Tengok matahari dah naik, boleh segala lah. Boleh satu lembing. Artinya sekarang apa dia? Dah gelicir matahari. Memang matahari dah naik. Itu yang berlaku di luar fikiran. Itu panggil nisbah kharijiyah. Kharijiyah ini luar fikiran. Begitu. Maka beginilah dhabit katanya, cakap benar, cakap bohong. Cerita benar, cerita bohong. Beginilah. Kalau bertentang, benar, tidak bohong. Kalau tak bertentang, maknanya bohong, maknanya dusta. Gitulah. Sebab tu apabila kita cerita dengan suatu perkara, kalau orang tak percaya, kita buka bagi dia tengok masalah. Kita katanya, contohnya orang tanya, siapa ada kat rumah engkau sekarang? Orang tanya, siapa yang ada kat rumah engkau sekarang? Kita pun jawab, tidak ada siapa kat rumah saya sekarang. Kita pun jawab, tidak ada siapa kat rumah saya sekarang. Dia pun dengar, dia pun faham. Kata kosong. Tak ada orang dalam rumah. Kemudian dia nak tahu bertetang ke tidak, dia minta nak masuk tengok dalam rumah. Itu nak tengok benda kharijiyah. Dia katanya, saya tak percaya pada engkau. Kami nak tengok dengan mata sendiri. Nak tengok dengan mata luar, di luar fikiran. Kita pun buka pintu bagi dia tengok. Buka bilik, segala bilik bagi dia tengok. Dia pun tengok. Betul. Katanya tidak ada orang. Mana sungguh kita bercakap. Betul lah kita bercakap. Benar cakapan kita tadi. Sebab tu ada nak kena ada saksi tu. Sebab semata-mata perkataan boleh jadi. Semata-mata perkataan boleh jadi bertentang. Boleh jadi tak bertentang. Boleh jadi bertentang. Boleh jadi tak bertentang. Sebab itulah katanya tadi. Kita cakap kata tidak ada siapa dalam rumah saya sekarang. Dia faham kata tidak ada, dia faham kata kosong, tak ada orang dalam rumah, dia faham gitulah.
Tapi dia nak tahu makna perkataan kita yang dia dengar, yang dia faham tadi bertentang ke tidak, dia minta nak masuk periksa dalam rumah kita. Untuk nak tahu apa tu? Nak tahu kata bertentang ke tidak. Maka dia buka, kita pun buka pintu bagi dia masuk, tengok bilik tu, tengok seluruh rumah. Kosong. Kalau begitu bertentang. Kalau begitu bertentang. Maka cakapan kitanya cakapan yang benar. Begitulah. Artinya, arti benar bertentang makna perkataan dengan kelakuan perkara. Tapi perkara ni perkara yang dicerita oleh Nabi Muhammad kepada perkara yang dicerita oleh segala rasul kepada umatnya ada dua perkara. Ialah perkara gaib dan perkara yang hadir. Perkara yang gaib ialah perkara yang hadir. Perkara yang hadir itu boleh tengok dengan mata, kita boleh menyaksi. Seperti naik matahari, seperti makan, seperti berlaku makan orang kita, manusia, begitu. Itu benda gaib lah. Benda hadir, begitu. Yang ia khabar dan cerita daripadanya yang sifat bagi gaib dan hadir. Benda gaib dan benda hadir yang khabar, yang ia pesuruh. Yang ia pesuruh. Khabar dan cerita mana sama. Yang ia pesuruh, khabar dan cerita bagi tahu, khabar cerita daripada yang gaib dan yang hadir. Maksudnya apabila Nabi cerita pasal benda gaib bertentang dengan kelakuan dia, apabila Nabi cerita pasal benda hadir, maka bertentang kelakuan dia dengan khabaran Nabi. Begitu dengan makna perkataan Nabi. Itulah dikatakan benar. Habis di situ. Kemudian katanya pula mustahil lawannya. Lawan sidik, lawan benar itu adalah mustahil. Mustahil lawannya, lawan sidik atau lawan benar itu adalah perkara yang mustahil pada akal. Apa dia yang jadi lawan bagi sidik, yang jadi lawan bagi benar, yang mana hukum dia mustahil? Iaitu dusta. Iaitu lawannya itu ialah dusta. Nak tanya balik, dusta, apa makna dusta? Apa makna dusta? Tak tahu makna dusta, patah balik. Apa makna benar? Bertentang makna perkataan dengan kelakuan perkara. Kalau dusta, apa dia? Tak bertentang. Dusta tu apa makna? Tak bertentang makna perkataan dengan kelakuan perkara. Perkara tu ada perkara gaib, ada perkara yang hadir. Iaitu lawannya dusta. Kalau orang tanya apa makna dusta, tak bertentang. Tiada bertentang makna perkataan dengan kelakuan perkara. Itulah. Iaitu lawannya dusta. Dusta-dusta pada suatu perkataan. Pada suatu perkataan, yakni dusta pada mana-mana perkataan yang dia berkata, yang dia bercakap. Dusta pada suatu perkataan, pada mana-mana satu daripada perkataan yang mana dicakap oleh, yang mana berkata oleh segala rasul pesuruh. Dusta pada suatu perkataan daripadanya. Dusta
pada suatu daripada perkataan daripada perkara yang gaib dan yang hadir. Itulah habis. Jadi pada katanya mustahil tu ialah dusta. Kemudian kita dah tahu yang wajib ialah benar, yang mustahilnya ialah dusta. Yang wajib ialah benar, yang mustahil tu ialah dusta. Maka di sini masuk pula kepada dalil. Kerana di sini ilat pada kata wajib benar, mustahil dusta. Jadi benar, wajib benar segala rasul. Benar segala pesuruh, benar pesuruh itu adalah wajib. Kerana apa? Dusta tu mustahil atas segala rasul. Kerana apa? Kerana ni lah. Kerana mekernia, pada maknanya wajib benar pada segala rasul, wajib benar bagi pesuruh, mustahil dusta atas pesuruh. Kerana maknanya bila wajib benar kerana apa? Mustahil dusta kerana apa? Kerananya ini dalil akli. Ini dalil akli, wajib kita kena tahu juga dalil. Kerana mekernia Allah Ta'ala akan pesuruhnya akan satu-satu daripada mukjizat. Jadi apa dia? Dalil bagi wajib benar, dalil bagi mustahil dusta ialah Allah ada bagi mukjizat kepada pesuruh. Maknanya diri mukjizat itulah jadi dalil. Maknanya diri mukjizat itulah jadi dalil. Dalil bagi apa? Dalil bagi wajib sidik, wajib benar, dalil bagi mustahil dusta. Mukjizat yang mengkurniakan oleh Allah kepada rasul-rasul itulah jadi dalil. Itulah jadi dalil. Dalil bagi wajib benar, dalil bagi mustahil dusta. Maksudnya begitu. Kerana mekurniakan Allah Ta'ala, kerana mekurniakan Allah Ta'ala akan pesuruh, pesuruhnya, rasul-rasul dia, kurnia akan satu-satu daripada mukjizat. Mukjizat banyak kan. Akan satu-satu daripada mukjizat. Jadi maknanya satu-satu mukjizat yang Allah Ta'ala kurniakan bagi berlaku kepada rasul-rasul dia adalah jadi dalil menunjuk datang benar, wajib benar, mustahil dusta kesemuanya. Jadi maknanya setiap-tiap mukjizat yang berlaku pada tangan rasul-rasul itu adalah jadi dalil. Jadi dalil bagi wajib benar dan mustahil dusta. Bukan mukjizat Quran sajalah jadi dalil. Maknanya mana-mana mukjizat, mukjizat Quran pun kalau nisbah bagi Nabi Muhammad kita, mukjizat yang paling besarnya ialah Quran. Quran tu dalil yang menunjuk kata benar dia, mustahil dusta. Apalagi keluar air kat tangan dia, itulah jadi dalil. Apalagi terbelah bulan, itulah jadi dalil. Banyak apa dia? Batu bertasbih dalam tangannya, itu jadi dalil. Nisbah bagi Nabi Musa pula apa dia? Tungkat jadi ular, tangan jadi cerah putih. Tungkat jadi ular, itu mukjizat dia. Itulah jadi dalil menunjuk kata dia tu benar, wajib benar, mustahil dusta di atas dia. Jadi maknanya setiap-tiap satu mukjizat jadi dalil. Maka yang berlaku Nabi yang paling banyak mukjizat ni ialah Nabi Muhammad. Maka setiap-tiap satu mukjizat jadi dalil. Setiap-tiap satu mukjizat jadi dalil bagi wajib benar,
dan mustahil dusta. Kalau orang tanya, macam mana pula kalau seorang Rasul itu Tuhan tak bagi mukjizat? Kalaunya ada seorang Rasul, Tuhan tak bagi mukjizat pada dia. Maka kalau gitu tak ada dalil kan? Tidak ada dalil pada dia yang menunjuk kata dia tu benar, menunjuk kata dia tu wajib benar dan dusta. Maka kita jawab katanya, kalau dia jadi Rasul, walaupun tidak ada mukjizat, Rasul lain ada. Maka sama-sama Rasul, maknanya boleh berkongsi dah. Walaupun mukjizat tak berlaku pada dia, tapi berlaku ke orang lain pun Rasul, dia pun Rasul. Sama. Sebab kita ni kira kata apa dia? Bukan tentu dengan Nabi Muhammad saja. Mukjizat tu jadi dalil bagi wajib benar mustahil dusta, bukan tentu dengan Nabi Muhammad saja. Bahkan kita kira sekarangnya benar sifat yang wajib bagi kesemua rasul-rasul. Dusta ialah sifat yang mustahil atas segala rasul-rasul, bukan kita tentu di atas Nabi Muhammad saja. Tapi apabila buat misal atas Nabi dengan Nabi Muhammad, buat contohnya. Tapi bukan tentu dengan dia, hanya kesemua rasul-rasul walaupun lain daripada 25 orang yang tersebut sekalipun. Begitu. Habis itu, jadi pendekatannya dalil, mana dia dalil? Ialah mengkurniaan Allah akan segala rasul itu dengan satu-satu mukjizat. Dengan maknanya Allah bagi mukjizat itulah sebagai penjaminan, sebagai akuan, sebagai penjaminan daripada Allah bahwasanya Rasul itu adalah benar, tak dusta sama sekali. Sebab tu Allah Ta'ala beri akuan kepada mereka dengan secara melakukan mukjizat. Jadi maknanya Allah Ta'ala melakukan mukjizat kepada pada orang-orang jadi Rasul itu sebagai pengakuan, sebagai akuan, tanda tangan lah seolah katanya. Tapi bukanlah mustahil lah. Tapi seolah katanya kalau bahasa kita manusia, apa dia? Tanda tangan daripada Allah, sign nama daripada Allah bahasanya benar orang jadi Rasul. Tak dusta sama sekali. Itu penjaminan akuan. Begitulah. Seolah kata Tuhan dah cap muhul, dah tanda tangan, dah sign nama, kata orang ni sungguh yang dia bercakap, tak dusta sama sekali. Begitu. Itu dalil dia, mukjizat jadi dalil. Kemudian sebut kata mukjizat, apa dia mukjizat pula? Dengan sebab mukjizat tu jadi dalil bagi wajib benar, jadi dalil bagi mustahil dusta. Kalau begitu kita kena tahulah apa yang dikatakan mukjizat pula. Tengok. Dia katanya dan mukjizat itu nak cerita makna mukjizat. Dan mukjizat itu perkara yang menyalahi adat. Mukjizat itu perkara yang menyalahi adat. Yang menyalahi adat tu, kalau kitab-kitab setengah dia kata mencari akan adat. Mencari, mekoyok, mencari akan adat. Maknanya menyalahi adat. Apa maksud dengan kata menyalahi adat? Mana berlaku perkara itu tidak mengikut cara adat. Maknanya berlaku perkara itu tidak mengikut cara adat. Apa adat? Kebiasaan. Apa adat? Kebiasaan. Jadi berlaku perkara itu tidak mengikut secara adat. Dengan maknanya kalau mengikut adat kebiasaan, adat itulah kebiasaan, itulah adat. Kalau mengikut adatnya, kalau mengikut kebiasaan yang selepas marinya, tak berlaku begini. Tengok.
macam mana kalau kita kira pada adat nak keluar air daripada kat celah jari kita manusia? Kalau keluar air daripada air mata kat tanah tu boleh jadilah pada adatnya kita gali-gali telaga misalnya. Gali-gali telaga apabila dalam tu keluar air kat lubang-lubang kat tanah mata air kita panggil. Itu tak jadi mustahil. Itu biasanya begitunya sebab dalam tanah ada lorong air. Ada mata air. Tapi kat orang kita manusia ni kalau cocok di kat tangan kita bukan keluar air lah, keluar darah lah pulaknya. Daripada mana? Maka pada kebiasaan tu tidak keluar air daripada kat celah jari kita manusia. Tak ada nak mari daripada mana air. Kalau minum pun jadi kencing. Kalau keluar kat kulit pun jadi peluh kan. Ni air betul-betul boleh ambil wuduk pula, boleh minum pula. Maka kalau mengikut dengan kebiasaan, dengan adatnya, tak akan keluar sama sekali air kat celah jari. Maka ada berlaku. Tu mana berlaku keluar air kat celah jari itu menyalahi adat. Cumanya keluar air kat celah jari menyalahi adat kita panggil mustahil lah pada adat. Perkara yang menyalahi adat dalam bahasa dahulunya, dalam kalau tilik wajib pada adat, mustahil pada adat, haruf pada adat, kita panggil mustahil pada adat. Jadi maknanya mukjizat ni benda yang berlaku padahal dia mustahil pada adat. Mustahil pada adat, tetapi harus pada akal. Tetapi harus pada akal berlaku keluar air daripada kat celah jari. Tapi tilik pada adat mustahil. Mustahil pada adat tu dikatakan mencarikan adat menyalahi adatnya. Tengok apa dia lagi? Kita katanya batu bertasbih. Nabi ada pegang batu tu bertasbih dalam tangan Nabi. Maka kalau kita tengok tilik kepada kebiasaan selalu-lalu datangnya, yang biasaannya, batu tak boleh bercakap. Dengan mana-mana cakap walaupun bertasbih sekalipun sebab nak bercakap pada adat dia kena ada mulut, ada lidah. Kena ada mulut, ada lidah, kena ada makrat subhanah, kena ada gigi nak sebut sin. Kena ada apa lagi? Kena ada bibir mulut untuk nak sebut ba. Pada adat kena ada kan? Pada adat kena ada. Tiba-tiba batu tu bertasbih, bercakap dengan perkataan tasbih. Kalau tilik pada kebiasaannya, tilik pada adat, tak boleh jadi nak berlaku. Mustahil pada adat. Itu dia katakan menyalahi adat. Tapi benda itu harus pada akal. Sebab tu nya berlaku. Ada berlaku tasbih sebab dia harus pada akal. Allah Ta'ala, kudrat Allah Ta'ala bertakluk dengan segala perkara yang harus. Kalau begitu bertasbih oleh batu, Allah Ta'ala kuasa menjadilah sebab benda yang harus. Setiap benda harus masuk di bawah takluk tanjizi, masuk di bawah takluk kudrat Allah Ta'ala. Sebab kudrat Allah Ta'ala takluk dengan benda yang harus. Maka bercakap, bertasbih oleh batu adalah benda harus. Kenapa tak boleh nak buatnya? Begitu. Mukjizat itu perkara yang menyalahi adat. Pendek-pendeknya perkara mustahil pada adat. Nak berlaku. Tapi berlaku juga. Begitu. Perkara yang menyalahi adat. Berlaku dengan secara menyalahi adat. Tapi kalau tanya macam mana menyalahi adat mustahil pada adat berlaku pulaknya, tak mengapalah sebab benda itu harus pada akal. Begitu. Tengok Nabi Ibrahim masuk dalam api tak hangus pun. Sebab hangus tak hangus ialah mustahil, harus pada akal. Masuk dalam api, kalau tak hangus pun harus, kalau hangus pun harus. Begitu.
Sebab itulah tak peliklah kalau tilik pada akal. Jadi maknanya mukjizat kita tak boleh tilik pada adat. Untuk nak terimanya kita jangan pegang dengan adat, kita kena pegang dengan akal. Rajak kepada akal. Tengok tungkat kayu, betul-betul kayu ni tungkat. Jadi ular. Jangan pegang dengan adat. Kalau pegang kemas dengan adat, tak terima, talak. Kita kena rajak kepada akal. Boleh jadi kayu bersalin jadi ular, Tuhan kuasa. Rajak pada kudrat Allah Ta'ala lah. Begitu. Perkara yang menyalahi adat yang dapat, mana yang berlaku. Yang dapat, mana yang berlaku dia. Yang dapat, yang berlakunya, berlaku kat mana? Perkara menyalahi adat. Yang dapat, yang berlaku di sisi orang mengakukan dirinya itu pesuruh Tuhan. Jadi nak panggil mukjizat ni ialah perkara yang menyalahi adat yang berlaku di orang yang mengaku, yang mendakwa, yang mengaku dirinya jadi pesuruh, jadi rasul. Gitu. Itu nak panggil mukjizat. Syarat dianya kena berlaku di siapa? Kena berlaku di orang yang mengaku dirinya jadi rasul. Tapi kalau perkara yang menyalahi adat yang berlaku pada orang lain, pada orang yang tidak mengaku dirinya jadi rasul, tapi dia orang yang baik, orang yang soleh, kita tak panggil mukjizat, kita panggil apa? Karamah. Jadi karamah tu dengan mukjizat, apa dia? Dia sama pada perkara yang menyalahi adat. Cumanya berbeza karamah dengan mukjizat tu berbeza di mana? Di tempat berlaku. Di orang berlaku. Kalau berlaku pada orang yang mengaku diri kata dia jadi pesuruh Tuhan, itu mukjizat kita panggil. Tapi kalau berlaku pada orang yang soleh, pada berlaku pada apa dia? Pada waliullah masalan, dia tak mengaku, memanglah tak mengaku jadi rasul. Dia ibadat cara dia. Dia orang soleh, dia orang waliullah. Tiba-tibanya boleh berjalan di atas air. Begitu. Boleh buat macam-macam benda orang biasa tak boleh buat. Pada waliullah. Maka itu kita panggil karamah. Jadi maknanya mukjizat dengan karamah sama di mana? Sama di menyalahi adat. Cumanya sana panggil mukjizat, sini panggil karamah. Kalau berlaku pada waliullah masalan, karamah. Kalau berlaku pada orang yang mengaku dirinya jadi rasul, mukjizat. Kemudian nak panggil kata mukjizat pula yang lemah makhluk Allah. Yang lemah makhluk daripada membuat akan dia. Maknanya kalau bukan orang jadi rasul, maknanya lemah makhluk, mana kita orang biasa ni lemah, tak kuasa, tak mampu nak buat macam tu, tak kuasa. Kalau pejam mata secara mana sekalipun tak boleh nak keluarkan air daripada jari kita ni orang biasa. Kalau buat macam mana, kalau japi macam mana pun, japi tiup pada tangan, japi hambuh pada tangan, tak keluar juga. Kalau Tuhan tak nak bagi keluar, tak mampu kita nak buat. Begitu. Pegang batu, gosok kat batu, tiup pada batu, bagi dia tasbih, tak jadi nak buat. Itu maknanya kita makhluk, kita orang biasa ni tak mampu nak buat begitu. Pegang tukak yang harga mahal-mahal tu, tukak kayu hebat-hebat tu, letak atas tanah, jadi kayu, tak jadi ular, tak mampu kita nak buat. Tu yang lemah makhluk daripada membuat. Nak buat macam dia tak boleh. Sebab apa lemahnya? Sebab benda itu bukan kita yang kuasa, bukan Nabi yang melakukan. Sebab Allah bagi. Bagi pada orang tertentu. Kita orang biasa tak mampu.
Lagi pulanya nak kata mukjizat lagi bertentang dengan akuannya. Lagi bertentang dengan akuannya. Jadi pengakuan jadi risalah tadi itu bertentang. Lagi bertentang dengan akuannya. Dia kena berlaku dengan secara bertentang dengan akuannya. Sebab tu dia yang berlaku pada Musailimah Al-Kazzab. Musailimah Al-Kazzab berlaku juga yang menyalahi adat pada dia. Tapi tak bertentang. Dia ludah nak bagi tawar. Dia Musailimah Al-Kazzab. Dia ludah air liur dia kat suatu telaga. Sebab ada suatu telaganya air itu jadi masin. Maka dia ludahkan air liur dia ke dalam telaga supaya air telaga tu jadi tawar. Boleh minum. Apabila dia ludah, air telaga itu bertambah masin. Nak ke lain, jadi ke lain. Itu tak panggil mukjizat. Walaupun menyalahi adat. Saja-saja air nak jadi dengan sebab air liur nak memasinkan air telaga. Menyalahi adat. Begitu. Lagi bertentang dengan akuannya, akuan pesuruh. Berlaku tu bertentang. Itu kalau tak bertentang, yang berlaku pada Musailimah tu panggil apa dia? Istidraj. Istidraj. Bukan mukjizat. Memanglah perkara yang menyalahi adat lah juga pun. Maka habis di situ. Itulah ta'rif mukjizat. Maka mekarnianya akan dia itu seolah-olah firman-Nya Ta'ala kepada umatnya, telah benar hamba-Ku pada tiap-tiap perkara yang ia persampaikan kamu akan dia. Begitu. Maka nampaknya kita kena akhir di situ. Dalil tu belum selesai lagi. Huraian dalil belum selesai lagi. Kita akhir di situ pada katanya maka mekarnianya akan dia itu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.